Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar podcast Sinar Harian bersama-sama saya Haizir Osman dalam segmen Plot Twist di mana kita akan membincangkan isu-isu politik yang berlaku dalam negara pada ketika ini. Saudara, pada hari Sabtu yang lalu kita baru sahaja berakhir program Perhimpunan Agung UMNO PAU 2023 yang berlangsung selama 4 hari di bangunan WTC Kuala Lumpur, program tahunan yang diadakan setiap tahun oleh UMNO untuk mendengar ucapan-ucapan pimpinan dan para perwakilan dari setiap bahagian dari seluruh negara tentang hala tuju dan hasrat mereka di setiap peringkat. Antara isu yang dapat kita kutip daripada Perhimpunan Agung UMNO pada baru-baru ini adalah bagaimana penerimaan ahli-ahli di peringkat akar umbi tentang naratif yang ingin disampaikan oleh pimpinan terutamanya Presiden Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tentang kerjasama yang dijalinkan dengan Pakatan Harapan khususnya dalam Kerajaan Perpaduan. Walaupun 2 PAU telah berlalu, nampaknya isu ini masih lagi dibincangkan seolah-olah masih lagi belum settle di peringkat akar umbi tentang kefahaman dan penerimaan mereka terhadap naratif tersebut. Jadi saudara, pada hari ini bersama-sama saya di studio seorang yang cukup penting untuk merungkaikan isu ini, untuk menyampaikan idea ini di peringkat bawahan. Jika anda pernah mengikuti berita satu ketika dahulu, wajah ini seringkali menghiasi kaca televisyen anda sebagai seorang penyampai berita yang cukup elegan. Saya ingin perkenalkan pengarah komunikasi strategik Biro Penerangan Media Digital Wanita UMNO Malaysia, Saudari Nik Suryani Megat Daraman. Assalamualaikum Saudari Nik Suryani. Waalaikumsalam. Saya panggil Su saja selepas ini. Terima kasih atas kesetujuan untuk bersama-sama kami. Saya difahamkan jawatan yang diberikan kepada saudari tentang Biro Penerangan Media Digital Wanita UMNO ini baru sahaja diwujudkan. Bagaimana dan apakah sebenarnya signifikan jawatan ini diwujudkan dan bagaimana Su ingin membawa biro ini ke hadapan? Okay, terima kasih Haizir. Sebenarnya jawatan saya ini kecil saja. Jadi dengan pengalaman saya mungkin dalam lebih 22 tahun ni dalam media, sikit sebanyak boleh membantu parti saya yang kini yang saya boleh gambarkan semakin kurang mendapat dari segi sokongan daripada akar umbi ataupun ahli parti. Itu mungkin apa yang sudah diwawarkan di media sendiri. Tapi bagaimanapun dengan kesediaan dan keterbukaan dari pucuk pimpinan wanita sendiri, ketua wanita sendiri dan juga Ketua Penerangan Wanita UMNO Datuk Rosni Zahari, mereka sangat bersedia dan terbuka untuk menerima pembaharuan. Jadi di situ daripada untuk lakukan pembaharuan ni kita harus bermula. Itu yang lebih penting pada saya, kesanggupan untuk bermula. Isu yang barangkali masih yang saya kemukakan pada awal perbincangan tadi tentang penerimaan ahli di peringkat akar umbi, tentang idea ataupun naratif yang dibawa oleh pimpinan. Dengan kerjasama yang dijalinkan dengan Pakatan Harapan untuk membentuk Kerajaan Perpaduan selepas 2 Perhimpunan Agung UMNO, ia masih lagi dibincangkan seolah-olah menunjukkan perkara ini masih belum difahami dengan jelas oleh ahli-ahli di peringkat akar umbi. Bagaimana strategi yang ingin dimainkan oleh Biro Wanita khususnya untuk menyampaikan perkara ini sehingga ke peringkat akar umbi? Okey, saya pasti Haizir merujuk kepada maafkan saya, PAU 2023 kan. Jadi sebenarnya pada khidmat saya PAU 2023 bukan sahaja bukan itulah titik boleh kita gambarkan satu tempat yang untuk menghebahkan wawarkan berkenaan dengan Kerajaan Perpaduan. Sebenarnya siri menjelaskan hubungan ataupun gabungan parti antara UMNO dan juga beberapa parti lain dalam Kerajaan Perpaduan sudah pun dimulakan di awal penubuhan. Jadi yang terbaru baru saja bulan lepas adalah Konvensyen Kerajaan Perpaduan. Dan itu saya rasa sudah jelas dilihat daripada akar umbi, sudah memahami dan diterjemahkan dalam PAU 2023. Jadi sebenarnya Hazir kita telah pun move on. Dan Kerajaan Perpaduan ini sudah ditubuhkan lebih 6 bulan lepas. Jadi apa yang penting sekarang adalah kita fokus kepada pentadbiran, ekonomi dan isu-isu rakyat. Dan jika Haizir lihat antara kejayaan wanita pada PAU 2023 adalah cadangan daripada Ketua Wanita UMNO sendiri, Datuk Seri Nuraini, untuk menubuhkan ataupun untuk boleh kita katakan TVET khas wanita, membabitkan 2 universiti daripada Universiti Teknikal Malaysia Melaka dan juga sebuah universiti dalam di bawah RISDA.
di mana satu pusat TVET seramai 15,000 telah diluluskan oleh Yang Amat Berhormat Presiden Parti, yang juga timbalan Perdana Menteri, yang juga berangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Kan dah dulu KPLB, sekarang dah berubah nama, mungkin sedikit satu benda yang pembaharuan lah, yang itu saya lihat satu kejayaan yang besar yang telah dicapai oleh wanita sendiri pada PAU 2023. Solidariti yang ditunjukkan oleh wanita, sayap wanita khususnya barangkali sedikit berbeza berbanding sayap-sayap yang lain, khususnya pemuda, kerana dalam PAU yang lalu dapat kita saksikan sikap yang agak berbeza yang ditunjukkan oleh pemuda, walaupun barangkali ia tidaklah merupakan satu bentuk penentangan yang besar, tetapi dengan langkah untuk tidak menjemput wakil-wakil rakan parti komponen dalam kerajaan perpaduan itu dilihat menimbulkan sedikit tanda tanya kepada orang di luar, adakah pemuda khususnya mempunyai pendirian yang agak sedikit berbeza dengan parti tentang hubungan tersebut antara UMNO dan parti-parti dalam kerajaan perpaduan. Barangkali di peringkat wanita sudah settle, tapi bagaimana Su melihat di peringkat pemuda, dan barangkali ia juga reflect kepada di peringkat akar umum yang lain? Lagi sekali sebab saya menjaga wanita. Okay. Jadi apa yang boleh saya ulas dan lihat adalah dari aspek wanita lah, di mana mungkin wanita ni bukan sahaja dikira di peringkat umur puteri, mungkin umur 18 tahun dan 20 lebih ke atas kan, mungkin itu dikhususkan kepada puteri. Tapi wanita ni skop dia besar. Wanita ni tak kisah umur, memang itulah wanitanya. Jadi berbalik kepada soalan Haizir tadi, lumrah menjadi perkara biasa kepada mana-mana yang muda, akan berlaku sedikit bukan nak kata berkeras, tapi untuk menyatakan pendirian dia. Jadi saya rasa itu perkara yang biasa. Dan kalau kami pula wanita, mungkin lebih sedikit tenang lah. Dah faktor umur kan, lebih dewasa dan mungkin lebih banyak pengalaman. Jadi pada saya itu perkara biasa dan mungkin berlaku pada mana-mana parti di dunia pun ada sedikit perbezaan. Yang pasti walaupun kita ada segi perbezaan pandangan, bak kata ketua wanita saya, tak apa, kita berbeza pandangan, tak apa, tapi kita cari titik pertemuan tu. Itu yang lebih penting. Okey, sebelum saya beralih kepada soalan sebenarnya, masih lagi tentang di peringkat wanita ini, sebelum ini wujud kem-kem berbeza dalam wanita. Bagaimana dalam kepimpinan yang baru ini dapat menyatukan kem-kem yang berbeza ini demi untuk menuju satu matlamat yang sama agar UMNO boleh terus bergerak ke depan? Saya tak boleh kata defensif, di mana mengatakan tak ada kem-kem di awal kita boleh katakan pertembungan antara dua nama besar ketika pemilihan parti yang lalu. Namun saya sangat surprisingly lah sangat terkejut di mana kedua-dua wanita hebat ini berjaya dikendurkan oleh Presiden Parti, di mana kalau Tan Sri Shahrizad diberi tugas untuk menjaga hawa dan ketua wanita pula sememangnya menerajui parti, maksudnya memimpin wanita keseluruhannya untuk ke depan. Jadi pada saya menariknya, ni saya jujur saya seorang wartawan saya tak reti nak berpolitik lagi pun sebab saya baru sebulan. Saya lihat Datuk Seri Nuraini ni orangnya cukup lemah lembut. Dalam tegas dia ada lembutnya dan dia lebih berminat untuk mengurangkan pergeseran. Dia cuba mana part yang boleh dia bertoleransi. Dia seorang yang sangat berhemah dan bertoleransi. Bukan nak puji ketua wanita saya, tapi itu karakter dia. Dia tak gemar untuk bergaduh terlalu lama. Mungkin di peringkat pemilihan itu biasa. Kita akan tunjukkan apa yang terbaik daripada sudut kita. Tapi bila dah memenangi tampuk jawatan itu, yang penting adalah kita bergerak ke hadapan. Dan saya, pada hemat saya, Tan Sri Shahrizad juga seorang yang sangat berpengalaman. Jadi di peringkat ini mereka Datuk Tan Sri Shahrizad sudah merasai semuanya. Barangkali kali ini penampilan semula Tan Sri Shahrizad adalah untuk membantu parti. Jadi saya rasa setakat ini alhamdulillah nampaknya dah makin kendur dan dia masing-masing dah bergerak dalam satu pasukan balik. Walaupun sedikit adalah sana sini, tapi itu bukan satu masalah pada saya. Penubuhan Biro PMD ataupun penerangan media digital wanita UMNO itu sendiri yang seperti yang diumumkan oleh Ketua Wanita dalam PAU baru-baru ini, itu sendiri menunjukkan satu
paradigma baru ataupun pendekatan baru yang ingin diambil, keterbukaan dan yang perlu dilakukan kerana melihat kepada situasi pada hari ini yang perang cyber cukup sengit dilaksanakan. Bagaimana persediaan ataupun walaupun masih baru untuk mengambil alih jawatan ini, Su melihat bahawa kepentingan biro ini untuk menjalankan tugas-tugas yang barangkali sebelum ini parti sudah lama tinggalkan kepentingan biro tersebut. Okey, menjawab pada soalan Hazir, mungkin merujuk kepada perang media sosial, bukan? Ironinya, UMNO ni bukan asing di media sosial. Pada 2008 lagi, kita dah tubuhkan unit media baru di peringkat pemuda. Jadi kita dah ada engagement dengan bloggers, kita dah ada aktivis, kita dah ada Saitro sebenarnya. Tapi seperti biasalah, ketika itu kita kerajaan, UMNO ni kerajaan, kita akan bersifat defensif. Mana-mana kerajaan pun, mana-mana parti pun bila defensif akan dilihat agak suam. Begitu juga pada satu masa dulu Pakatan Harapan bila menerajui sebuah kerajaan, mereka bersifat defensif. Sebab takkanlah nak offense pada benda perkara yang mereka sudah mencipta dasar itu. Pelaksanaannya kita pula nak komplain apa saja dasar yang kita sendiri buat. Pada saya, apabila kita berada dalam situasi defensif, itu agak sukar. Mungkin bukan pada mana-mana pakar pun akan merasai itu. Tapi bagaimana kita nak kekal menerangkan. Saya suka sebenarnya berkongsi dengan seorang kata-kata daripada sahabat saya daripada DAP. Mengatakan tak apa, buruk baik satu informasi itu disalurkan, yang penting mesej itu disampai. Tak kisah nak komen, nak belasah ke apa, tapi mesej itu sampai. Jadi menjawab soalan Hazir balik, pusing jauh tu kan, saya patah balik, di mana cabaran saya adalah bagaimana untuk mendekatkan akar umbi ataupun juga rakyat Malaysia ini kepada kita. Di mana saya mencadangkan kepada pucuk pimpinan, kita memfokuskan 30% sahaja cerita politik. Dan 70% kita wawarkan cerita rakyat. Di mana telah pun saya bersama dengan ketua penerangan sendiri, kita bergerak ke negeri-negeri. Untuk buat masa sekarang ni negeri-negeri PRN lah. Di mana kalau contohnya di Kelantan, kita mendekati rakyat Kelantan. Apa isu Kelantan? Isu air. Jadi bukan saya yang mengeluarkan mengatakan dari pihak UMNO. Kita tanya pula rakyat, apa masalah? Mereka yang menceritakan. Jadi di situ saya rasa penerapan media mungkin salah satu benda yang satu perkara yang barulah saya terapkan dalam PMD. Kalau media ni kita perlu mendapat satu pandangan daripada third party, daripada orang berkenaan, bukan saya yang cakap. Dan rakyat boleh menilai. Kalau kita yang cakap, kita yang gebang, kita yang buat spanduk, itu perkara yang saya rasa rakyat Malaysia ni sangat dan ramai yang cerdik pandai. Jadi jangan klise dengan benda yang you nak propa. So nak propa pun you kena ada substance, di mana fakta yang perlu kita dulukan. Rakyat kita pandai. Hazif sendiri pun dah tengok, dia tahu susun soalan. Tadi tanya lain kan. Ini bagi lain tanya lain. Benda tu saya rasa benda yang biasa. Namun pada saya, dengan ilmu ataupun pengalaman saya dalam media, saya cuba terapkan, saya olahkan kepada parti saya supaya jangan lagi perkara yang tak sepatut kita warkan, itu yang kita dulukan. Benda yang yang patut kita ketengahkan. Isu rakyat 70% kita fokuskan kepada rakyat. Dan insya-Allah kalau ada bajet dia, saya juga suka nak lahirkan ramai penulis ataupun wartawan di kalangan wanita UMNO. Mereka boleh menulis sebab kita Haizer media. Jadi nak tolong dari segi wang ringgit, kita bukanlah semewah itu, tapi daripada pengalaman untuk memberi ilmu kepada orang lain dan dia boleh terjemahkan kepada sesuatu yang lebih baik, saya rasa itulah sumbangan kita. Dalam tempoh singkat sejak penubuhan biro ini, adakah ia sudah mampu untuk melahirkan sekumpulan pempengaruh media sosial ini, antara yang disebutkan oleh Datuk Dr. Raini dalam PAU yang lalu? Kerana kumpulan pempengaruh media sosial ini ataupun influencer ini memainkan peranan yang sangat penting yang dapat kita lihat dalam tempoh PRU yang lalu. Apabila parti terutamanya Perikatan Nasional dapat memainkan peranan ini dengan cukup baik, apabila mereka menyampaikan melalui influencer-influencer mereka, dan akhirnya perkara tersebut diterima, tidak kira lah sama ada ia benar ataupun tidak. Dalam tempoh yang singkat ini, adakah
Biro sudah cukup bersedia untuk mewujudkan sekumpulan pempengaruh media sosial? Itu satu soalan yang saya rasa cukup menarik untuk dijawab. Sebenarnya Haizir, UMNO tidak mempunyai bajet yang besar sebagaimana Perikatan Nasional. Mereka mampu untuk mengambil beberapa influencer yang saya pasti Haizir juga tahu berapa jumlahnya, berapa bayaran yang perlu kita bayar kepada artis untuk bercerita mengenai parti. Namun apa yang menarik dan uniknya di peringkat wanita sendiri, saya memfokuskan kepada wanita, kita banyak bakat-bakat yang terpendam. Mereka boleh menyampaikan isu-isu rakyat, boleh menyampaikan apa saja perkara sebab mereka dah involve dalam politik agak lama. Namun sikit mungkin dari itu di sana sini saya perlu ubah sedikitlah. Mungkin dari segi cara menyampaikan apa yang penting, dan kita telah buat pun Haizir sebenarnya. Saya dah mungkin kalau rujuk di page wanita sendiri, kita dah highlightkan beberapa bakat yang menceritakan isu masing-masing. Kalau di Kuala Terengganu, di Terengganu sendiri kita highlightkan Ketua Penerangan Wanita Negeri Terengganu, contohnya Kak Wana. Dan di Selangor kita naikkan Ketua Penerangan Selangor iaitu Kak Bibah, dan juga diikuti negeri-negeri lain. Dan nampaknya daripada engagement, daripada reach view yang kita dapat, agak menarik, agak saya juga terkejut dalam sehari kita boleh dapat ratusan ribu. Saya rasa itu dah cukup perkara yang boleh kita banggakan. Tanpa boost itu adalah genuine views. Walaupun komen dia buruk baik, mesejnya tetap sampai dan tak perlu berbayar. Jadi saya nak tekankan kat sini, buat masa sekarang UMNO sendiri pun kurang bajet. Jadi kita guna pakai apa bakat yang dah ada, dan mereka pun boleh jelaskan sebab mereka memang dah ahli politik. Sangat senang kita nak canaikan, cuma sedikitlah dari segi apa yang ilmu yang saya ada, kita mungkin kat sini pakai sesuainya begini. Cakap ni apa yang kita perlu highlightkan yang rakyat nak dengar. Jangan kita cakap benda yang rakyat dah rasa retorik. Kan? Apa yang kita logiknya sebuah parti yang dah makin mengecil ni, dan kita melengkap kepada kerajaan sekarang ni, apa yang mampu kita buat, kita boleh buat. Jangan kita akan buat, apa yang kita boleh buat. Itu pada saya, rakyat yang serba kata lengkap dengan kemudahan media sosial, teknologi, dan rakyat kita bijak-bijak tau. Bukan zaman dulu sekarang ni kita dah lahirkan dengan pelbagai dasar polisi kerajaan. Sebenarnya kerajaan Barisan Nasional itu dahulu dan melahirkan ramai bakat-bakat, ramai kata rakyat yang cerdik pandai. Sekarang tengok di studio ni, nampak saya sangat kagum, guna telefon saja dan boleh live, dan kata benda tu nampak eksklusif. Kalau dulu saya di TV3, studionya bukan megah kan, tapi hari ini kualitinya sama. Jadi saya rasa itulah bezanya. Dunia sudah berubah, zaman kita perlu sesuaikan dengan peredaran zaman. Itu saja. Dengan tempoh masa yang singkat sejak ia ditubuhkan berbanding dengan Perikatan Nasional sebagai contoh yang telah mempunyai base yang agak lama sejak sebelum PRU yang ke-15 yang lalu, adakah Su menjangkakan bahawa dapat memberikan saingan dalam memberikan penerangan ataupun kempen untuk melawan ataupun counter the naratif yang cuba untuk disampaikan oleh pembangkang ini, untuk membetulkan ataupun menyampaikan kempen-kempen kepada negeri-negeri yang terutamanya akan menghadapi pilihan raya negeri tidak berapa lama lagi? Mungkin kalau saya kata Haziq, saya mampu, itu saya rasa agak janggal didengar lah. Tapi dalam politik ni kita boleh katakan seni sebarang mungkin. Kata apa saja perkara boleh berlaku. Dan Datuk Seri Nurani sering tekankan di mana politik ni sangat unik, dia kata. Apa-apa saja boleh berlaku walaupun tempoh masa singkat. Kalau saya rujuk kepada PRN lepas ketika fenomena Bosku kan, ada yang cakap fenomena Bosku ni merupakan titik mulanya kebangkitan UMNO. Dan ada juga yang mengatakan ketika zaman kejatuhan UMNO pun disebabkan oleh Datuk Seri Najib. Jadi di situ kita boleh melihat sentimen, boleh saya rujuk ketika itu. Sama juga dengan PRN. Jadi kita tak boleh kata dengan isu ini
UMNO akan begini, dengan ini akan begini. Sebab isu sentimen media sosial ni mempengaruhi minda pengundi kita ni, kita tak boleh nafikan. Tapi saya baru saja selesai kajian saya untuk tesis, di mana surprisingly kalau merujuk kepada PRU, orang golongan muda ni orang fikir melihat konten di media sosial, tapi sebenarnya tidak. Di hujungnya untuk buang undi mereka merujuk kepada media perdana, contohnya Sinar Harian, TV3, Media Prima, Utusan Malaysia. Orang muda merujuk kepada itu. Kerana apa tahu, kalau saya lihat daripada data yang saya perolehi daripada Media Prima, jumlah kita kata investment yang telah diberikan oleh kerajaan, oleh Parti Perikatan Nasional adalah yang pertama Kerajaan Perikatan Nasional, yang kedua PH, yang ketiga GPS, yang keempat yang paling sikit invest di media Prima adalah UMNO. Jadi kat situ macam pecahan elok pula, ngam-ngam. Mana yang paling tinggi undinya, mana yang paling tinggi jumlah kerusinya adalah Perikatan Nasional. Memanglah investment tinggi. Dan yang kedua Pakatan Harapan. Tapi itu merupakan satu fakta yang perlu kita lihat sebelum apa saja strategi yang ingin dilakukan. Yang kita dah tak boleh kata tengok dan rasa saja. Kita perlu bergerak dengan fakta dan analisis yang betul-betul genuine dan menggunakan teknologi, contohnya big data analytics. Jadi benda tu kita tak boleh ketinggalan. UMNO tak boleh ketinggalan. Beza antara PRU ke-15 yang lalu dengan PRN yang akan datang ni barangkali agak ketara juga, kerana PRU dia memainkan isu-isu nasional dan PRN lebih kepada isu-isu tempatan dan lokal. Bagaimana pendekatan yang akan dimainkan oleh wanita UMNO, terutamanya Biro PMD ini, untuk di setiap negeri pastinya ada pendekatan yang berbeza. Bagaimana untuk mobilize? Adakah akan menggunakan tenaga di negeri-negeri ataupun bagaimana? Setiap negeri, contohnya kita ada 3 negeri yang di bawah pentadbiran Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, dan ada 3 negeri yang berada di bawah pentadbiran Perikatan Nasional. Adakah ada perbezaan treatment terhadap 2 set negeri tersebut ataupun bagaimana? Sudah pasti lain negeri, lain cara dia. Dia tak boleh pukul rata. Contohnya kita sebenarnya UMNO sangat bertuah kalau lihat dengan keputusan PRN 2 negeri lalu kan. Kita lihat dengan bermula dengan boleh kita ukur PRN di Johor, Melaka. Kami memenangi 2/3 majoriti, maksudnya jumlah undi yang sangat besar. Dan di situ apa yang penting adalah poster boy-nya. Sama juga di peringkat PRN ini, di mana poster boy sangat penting. Siapa yang kita nak jual ni? Muka siapa yang nak bawa UMNO ke depan? Ataupun sebenarnya bukan UMNO saja, kerajaan perpaduan. Siapa yang kita nak jual ni? Mungkin di Selangor. Siapakah dia? Di Melaka dan juga di Pulau Pinang. Namun Haizir, yang penting adalah kayu ukur untuk melihat pencapaian UMNO bukan dari segi keseluruhan. Ini saya nak tekankan. Di mana kali ini contohnya di Selangor, UMNO bertanding, kalau dulu kita bertanding 56 kerusi. Sekarang ni kita dah bersama rakan kerajaan perpaduan. Mungkin jumlahnya 12 kerusi dan saya pun belum tahu jumlah yang sebenar. Dan di situ kita boleh ukur kalau 12 kerusi kita bertanding, berapa yang kita menang. Kalau 12 kerusi, 10 kita menang. 80% pencapaian. Dan di situ baru kita buat strategi yang seterusnya lah untuk ke arah ke depan bagaimana pula. Dan saya daripada Terengganu saya nak kongsi sedikit lah daripada kita boleh tengok daripada senario kita panggil inilah kita dari segi analisis daripada pakar politik sendiri. Wujud pendulum di mana 1999 hingga 2004 diterajui oleh PAS dan kemudian UMNO ambil balik 3. Dan sekarang PAS. Dan mungkin lepas ini adakah pendulum itu berlaku balik? Maksudnya 1 PAS, 3 BN dan ini PAS. Bagaimana yang seterusnya? Kat situ mungkin juga perlu kita lihat kebarangkalian. Tak mustahil ya. Apapun yang penting tak boleh patah semangat. Kena kekal fokus dan kita kena kembali kepada apa yang diperjuangkan oleh UMNO dulu sebagai juara rakyat. Kita kena jadi juara rakyat, saya rasa. Dan itu pastinya boleh mendekatkan kita dengan rakyat supaya orang tak ada kata
satu parti yang sangat eksklusif. Kita kena tukar, kita kena berubah sebagai satu parti yang inklusif. Satu lagi perbezaan yang mungkin akan menjadi peluang juga kepada UMNO untuk bangkit semula adalah penyertaannya di 3 negeri yang dikuasai oleh Perikatan Nasional, iaitu Kedah, Kelantan dan Terengganu, yang mana peluang untuk kerajaan perpaduan untuk menang di sana sebenarnya lebih bergantung kepada pencapaian UMNO, kerana berbanding dengan negeri-negeri seperti di Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang, barangkali ia agak bergantung sedikit kepada Pakatan Harapan sebagai contoh, kerana ia merupakan negeri yang memang dikuasai oleh mereka. Tapi untuk menang di 3 negeri itu, barangkali ini merupakan peluang kepada BN dan UMNO untuk membuktikan jika mereka mampu untuk perform, ia akan menyumbang kepada kejayaan kerajaan perpaduan. Peluang untuk UMNO bangkit melalui 3 negeri tersebut, bagaimana? Ya, saya setuju dengan Haizi lah. Kalau di Selangor, Penang dan juga Melaka, Negeri Sembilan, cukup untuk kita berada dalam kerajaan. Dan di Kedah, Kelantan dan juga Terengganu ni dia sangat berbeza. Di Kelantan, kita boleh ukur 33 tahun memang PAS memegang Kelantan. Tapi pada kali ini saya rasa yang penting apabila saya sendiri turun padang bersama dengan Ketua Penerangan, rakyat juga merasai dia tak boleh tidak lah. Media sosial ni sangat, informasi ni di ujung jari orang kata. Kalau Selangor begini, mungkin di Pahang begitu, takkanlah Kelantan tak ada air, kan? Itu sangat kata isu yang sangat basic sebagai manusia. Jadi pada saya, rakyat Kelantan ni semuanya kaya-kaya. Semua toki-toki batik, toki emas dan sebagainya. Tapi mereka kurang dari segi pembangunan. Dan di situ mungkin kali inilah bagi peluang kepada kerajaan, bagi peluang kepada Parti Barisan Nasional untuk bantu rakyat Kelantan, bantu rakyat Terengganu supaya boleh keluar daripada masalah itu. Dan juga begitu juga dengan Kedah. Kedah, infrastruktur di negeri Kedah memang betul ada pelaburan, tapi infrastruktur daripada contohnya Kulim Bandar Baharu kita panggil Kulim High Tax so dia punya infrastrukturnya dah solid sehingga kan boleh tarik pelaburan baru. Jadi infrastruktur itu dibina oleh ketika zaman BN. Jadi saya rasa itu salah satu benda, salah satu perkara yang perlu dinilai oleh rakyat di mana kita mampu melakukannya. Mungkin Parti UMNO ni ada sedikit kurangnya kita panggil cacat celanya di situ dengan beberapa siri kejatuhan kekalahan PRU memberi kesan, dan mungkin takkanlah kita nak hukum lama sangat. Takkanlah kita sanggup marah kerana segelintir orang sampai kita buang, kita bakar kata sebuah rumah. Memang tak boleh nafikan UMNO sendiri banyak jasa je. Orang selalu kata jangan bercerita mengenai sejarah. Saya rasa itu tidak adil. Di mana saya sendiri baru saja mengetahui di mana dalam Perhimpunan Agung UMNO, Presiden parti saya mengatakan banyak agensi dan juga syarikat JLC ni ditubuhkan daripada usul PAU sendiri. Contohnya di bawah Kementerian Kemajuan sekarang ni Desa dan Wilayah, RISDA, kita ada Ketengah, itu daripada usul rakyat, usul daripada parti. Jadi diterjemahkan. Ketika tu Perdana Menteri adalah Presiden Parti. Bolehlah terus kita laksanakan. Jadi saya rasa benda tu perlu dinilai semula oleh rakyat. Ini yang pernah kita buat dan kita nak buat. Bagilah peluang lagi sekali kepada UMNO untuk kita buktikan apa yang telah kita buat dulu, kita buat balik. Yang sikit-sikit tu mungkin lupakan dan kita move on. Bagaimana untuk ataupun apakah sebenarnya peluang ini mungkin di penghujung rancangan kita, peluang untuk UMNO dan Barisan Nasional untuk bangkit semula dalam persada politik tanah air, dengan salah satu permulaannya ialah dengan perform di 3 negeri tersebut. Adakah peluang cukup cerah untuk UMNO bangkit menang banyak kerusi ataupun bagaimana? Kita perlu menilai berapa banyak dulu kerusi yang bakal ditanding oleh calon daripada Barisan Nasional. Yang kali ini kita tak akan bertanding semua. Lebih menarik pada saya sebagai permulaan kita fokus pada kerusi kita. Macam saya sendiri bersama pasukan PMD, kita akan fokuskan kepada calon wanita.
dan lebih fokus. Kalau 10 calon wanita, sebenarnya kita nak 30% ya. Kalau kita ada 10, 20 orang, kita fokuskan pada wanita. Kita kita fokuskan, kita bawakan, maksud kita kumpulkan semua energi daripada seluruh kepimpinan negeri-negeri wanita ni, kita fokus kepada siapa calon-calon tu. Takkanlah kalau kita ada 2,000 daripada wanita ketua wanita negeri sendiri pun campur dengan ketua penerangan, turun ke lokasi tu 20 orang jaga, lagi ramai, lagilah bagus, bukan? Jadi pada saya kali ini kita akan lebih fokus. Itu yang penting. Nak ukur bagaimana pencapaian UMNO, lihat kejayaan calon-calon tu untuk menang, dan baru adil. Tak boleh kata ini kalah, UMNO akan berkubu. Tidak. Berapa kalau 10, kalau contoh kita bertanding di Selangor 20, berapa yang kita menang? Kalau kita menang separuh, itu 50%. Tapi kalau kita melebihi daripada itu, saya rasa itu satu pencapaian ataupun satu permulaan yang cukup bagus. Baik, sebenarnya saya telah pun menjawab soalan terakhir yang ingin saya tanyakan tentang adakah jika UMNO mencatatkan prestasi yang kurang baik, dia akan menjejaskan ataupun membuatkan mereka menilai semula hubungan dalam kerajaan perpaduan, tetapi itu telah pun dijawab. Sebagai penutup, bagaimana Saudari melihat bahawa poster boy yang akan dikemukakan oleh UMNO akan memainkan peranan yang penting dalam menentukan sama ada parti tersebut mampu untuk mencatatkan prestasi yang baik ataupun tidak, terutamanya di 3 negeri yang Kedah, Kelantan dan Terengganu, kerana barangkali kita tahu bahawa di negeri yang lain mungkin poster boy-nya daripada Pakatan Harapan ataupun saudara ada pandangan yang tersendiri terhadap calon poster boy yang akan dikemukakan oleh UMNO. Mungkin Haizim merujuk kepada 3 negeri saya dari segi poster boy tu mungkin saya tak boleh nak jawab lah, sebab itu bidang ataupun boleh kita katakan keputusan daripada pucuk pimpinan teratas. Saya di peringkat wanita. Namun dengan PRN kali ini, ia pastinya tidak mengubah kedudukan kerajaan perpaduan ini, tetap 148. Dan ia tidak menyumbang kepada parlimen. PRN saja menyumbang kepada negeri. Namun saya perlu akui poster boy sangat penting kepada untuk buang undi rakyat tu, nak tengok siapa pemimpin. Kalau kita tengok, kita bubuh atas kertas, kalau A dengan B, kat situ dah kena nilai. Adakah sekata ataupun B ni kurang sedikit, tapi kita punya calon-calon yang berkualiti. Di Terengganu, kita ada 3 nama bekas menteri besar yang sudah bersetuju sebenarnya untuk bergabung tenaga untuk pastikan negeri menang. Kita ada Tan Sri Idris Yusof, kita ada Datuk Seri Ahmad Said, dan kita ada juga Datuk Seri Razif. Jadi mereka sendiri memang secara verbal bersetuju untuk bersama, untuk perang, sanggup bersama-sama buang dia punya tolak perbezaan, kita cari titik persamaan untuk sama-sama gempur PRN yang bakal tiba nanti. Baik, saya ingin bertanyakan banyak soalan lagi, tetapi memandangkan masa yang cukup terbatas yang kita ada, kita mengucapkan selamat maju jaya kepada Saudari Su atas apa jua karier politik yang akan anda temui selepas ini, dan kepada semua pendengar, itu sahaja perkongsian yang sempat untuk kita bawakan kepada anda. Jika anda ingin mengikuti episod-episod kami yang lalu, sila layari Spotify Sinar Harian dan layari www.sinarharian.com.my untuk mengikuti perkembangan berita dalam dan luar negara, dan jangan ketinggalan untuk subscribe ataupun mengikuti platform-platform di media sosial kami sama ada di Facebook, Twitter, Instagram, TikTok dan sebagainya, sehingga kita berjumpa lagi dalam episod Plot Twist yang akan datang. Saya Haizir Osman, ini adalah Plot Twist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.